Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengimarahkan tempat yang penuh keberkatan ini, dan dalam waktu yang ada ni insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan taharah, berkenaan dengan taharah. Jadi sebelum ni kita bincang berkenaan dengan babul awani, bab berkenaan dengan bekas. Bekas. Jadi masih dalam bab yang sama. Malam ni kita nak bincang berkenaan dengan hukum makan menggunakan bekas ahli kitab. Makan menggunakan bekas yang telah digunakan oleh ahli kitab. Tak kira lah makan ke ataupun minum, boleh ke tidak. Dan dalam tajuk ni juga mungkin timbul persoalan dalam fikiran kita, siapakah yang dikatakan ahli kitab tu. Jadi kita nak bincang benda tu lah. Jadi hadisnya wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala aqultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Daripada Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, katanya, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri satu kaum yang terdiri daripada ahli kitab. Oleh itu, bolehkah kami makan menggunakan bekas-bekas mereka? Lalu baginda bersabda, jangan makan menggunakannya, kecuali kamu tidak mempunyai bekas selainnya. Jika begitu, yakni jika tidak ada bekas selain bekas ahli kitab, maka boleh makan, tapi basuhlah bekas tersebut dan gunakanlah. Jadi berdasarkan zahir hadis ni, berdasarkan zahir hadis ini, untuk menggunakan bekas ahli kitab, Nabi SAW letakkan satu syarat, iaitu kamu tidak ada bekas lain. Kamu tidak ada bekas lain kecuali bekas tersebut. Maka barulah boleh guna bekas tersebut, tetapi dengan syarat juga kamu basuh dulu. Kamu basuh dulu bekas tersebut, kemudian gunakan bekas tersebut sama ada untuk makan dan juga untuk minum. Jadi kebenaran dalam hadis ni bersyarat. Jadi ada beberapa kaul kita nak bincang, iaitu penting sekali, siapakah ahli kitab? Siapakah ahli kitab? Semua kita dengar semua kita dengar dalam ceramah mana-manalah ustaz-ustaz semua sebut ahli kitab Jadi siapa demo ni? Siapa demo ni? Dan mungkin kalau kita tahu dalam agama ni ada beberapa perkara yang dibenarkan, diamalkan. Perkara tersebut berkait rapat dengan ahli kitab, iaitu kalau contoh dalam hadis ni dibenarkan makan menggunakan bekas mereka. Kalau kita tengok dalam bab-bab lain pula, bukan setakat makan guna bekas, guna pinggan makuk mereka, tidak, bahkan lebih lagi, iaitu boleh makan sembelihan mereka. Yang ni kalau mereka sembelih ayam, sembelih lembu, sembelih kambing ke, ikutlah sembelihan mereka, kita boleh makan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih besar lagi daripada tu. Boleh menikahi perempuan ahlu kitab. Lelaki mukmin boleh berkahwin dengan perempuan dari kalangan ahlu kitab. Tapi kalau perempuan mukmin, orang mukminah tak boleh berkahwin dengan lelaki ahlu kitab. Jadi kebenaran itu sangat luas. Kebenaran itu sangat luas dalam agama sehingga boleh mengahwini mereka. Bukan setakat makan guna bekah makuk pinggan makuk mereka sahaja, bahkan lebih lagi boleh makan sembelihan mereka dan boleh berkahwin dengan mereka. Jadi siapa mereka ni? Siapa mereka? Jadi jumhur fuqaha berpendapat mereka ialah orang-orang beragama Yahudi, orang agama lain, suku Sakak, dan orang-orang beragama Nasrani. Dalam Nasrani ni lah ni orang panggil Kristian lah, Kris. Dalilnya ialah firman Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Hak ni dalil yang membuktikan bahawa ahlu kitab tu ialah orang hak beragama Yahudi dan orang hak beragama Nasrani. Dan maksud dia, dan ini sebuah kitab, yakni Al-Quran yang kami turunkan, yang ada berkatnya, yakni banyak manfaatnya. Oleh itu hendaklah kamu menurutnya dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Jadi kami turunkan Quran itu supaya kamu tidak mengatakan bahawa kitab agama itu hanya diturunkan kepada dua golongan, Yahudi dan Nasrani. Yang ini kitab tu diturunkan kepada dua golongan sahaja, iaitu Yahudi dan Nasrani hak dulu. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, kitab tu diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Sebelum kami, dan sesungguhnya kami lalai tidak faham apa yang akan dibaca dan dipelajari oleh mereka. Tak apalah, ni dalil. Ayat ni merupakan dalil bahawa hak dikatakan ahli kitab tu ialah orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristian. Tak apalah hak tu. Tak habis lagi persoalan kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala mengklasifikasikan, yakni membahagikan manusia kepada tiga golongan. Dalam surah Al-Baqarah depan lagi Allah Taala bagi dah, iaitu orang mukmin, orang kafir dan orang munafik. Jadi orang mukmin, orang munafik kita tak sibicar. Hak naknya orang kafir. Orang yang beriman kepada selain agama Islam digelar sebagai orang kafir. Dan mereka terbahagi kepada dua golongan. Orang kafir ni ada dua, iaitu ahlu kitab dan orang-orang musyrik. Jadi ahlu kitab ni orang kafir sebenarnya. Jadi kenapa boleh nikah? Siapa boleh nikah dia? Kenapa siapa boleh makan sembelihan dia sedekah dia orang kafir? Sedekah dia orang kafir. Kenapa boleh? Itu persoalannya. Jadi orang kafir terbahagi dua. Satu ahlu kitab, satu orang musyrikin. Kesemua ahli tafsir, ahli hadis serta ahli fiqh sepakat mengatakan bahawa yang dimaksudkan sebagai orang-orang ahli kitab ialah kaum yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat, iaitu kaum Yahudi, dan kaum yang diturunkan kepada mereka kitab Injil, iaitu kaum Nasrani, Kristian. Seperti kita ayat saat inilah. Sementara orang-orang musyrik pula ialah orang-orang yang menyembah berhala, patung, pokok dan sebagainya. Termasuk dalam golongan ini ialah kaum yang tidak mempercayai adanya Tuhan atau agama, iaitu kaum etis, kaum komunis. Hak ini semua orang musyrik. Begitu juga golongan yang beriman dengan kitab suci yang tidak diturunkan dari langit, seperti penganut Buddha dan Hindu. Dia ada kitab juga, tapi kita tak panggil dia ahlu kitab, sebab kitab mereka tu kitab yang mereka sendirilah buat. Tidak ada asal-usul daripada langit. Kalau orang Yahudi, dia ada Taurat, walaupun selepas tu telah diseleweng. Orang Kristian, orang Nasrani, dia ada Injil, asalnya daripada langit. Kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selepas tu diseleweng.
Orang Buddha, orang Hindu walaupun ada kitab juga, tapi tak ada. Kitab tu bukan daripada langit. Jadi mereka semua ni termasuk dalam kalangan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin. Jadi musyrikin dan ahlu kitab ni hakikatnya dua-dua kafir. Dua-dua kafir. Tapi buat apa? Dengan ahlu kitab kita boleh nikah. Kita boleh makan sembelihan mereka. Kita boleh guna pinggir makuk mereka. Tapi dengan syarat tadilah. Dengan syarat tak ada dah orang lain. Dengan syarat tak ada dah orang lain. Bukan mudah-mudah nak pergi apa. Saya saja nak pergi makan sembelihan mereka. Sedangkan banyak sembelihan orang Islam mudah saya saja nak pergi makan. Bukan gitu. Ada tak ada dah pilihan lain. Hak tu je hak ada, maka boleh. Jadi kenapa ada kelebihan pada ahli kitab sedangkan orang musyrikin tak ada, tak boleh. Tak boleh kita nak pergi nikah dengan apa ni? Orang Buddha, orang Buddha, orang Sia lah kita kata. Kita tak boleh nak pergi nikah. Tak boleh nak pergi nikah. Sedangkan orang yang beragama Kristian, orang yang beragama Yahudi boleh. Boleh. Buat apa gitu? Jadi kenapa lagu tu Jadi dia kata sini Islam memberikan kelonggaran untuk bermuamalah, yakni melakukan transaksi lah kayak kita kata. Dengan ahli kitab dalam beberapa perkara seperti memakan sembelihan mereka, makan dan minum menggunakan bekas mereka, serta dibenarkan lelaki muslim berkahwin dengan perempuan dari kalangan mereka. Kalau orang perempuan muslim tak boleh nikah dengan lelaki dari kalangan ahlu kitab. Lelaki muslim sahaja yang dibenarkan berkahwin dengan perempuan ahlu kitab. Jadi apakah hikmahnya? Apakah hikmahnya? Syekh Ali Al-Jurjawi, dia ni seorang ulama yang mengarang satu kitab berkenaan dengan hikmah-hikmah di sebalik syariat. Kenapa kena semaya? Semaya 5 waktu. Kenapa 2 rakaat? Hak ni 4, hak tu 3. Kenapa beza? Kenapa bayar zakat? Kenapa kena buat haji? Kenapa kena bila buat haji kita melontar? Jadi segala hukum hakam dalam syariat dia cuba kemukakan hikmah dia. Ni Syekh Ali Al-Jurjawi. Jadi hikmah apa Allah Taala benarkan lelaki muslim berkahwin dengan perempuan ahlu kitab. Orang Islam boleh makan sembelihan ahlu kitab. Buat apa? Hikmah di sebalik tu gapo? Jadi dia kata hikmahnya ialah untuk mendekatkan mereka kepada Islam. Dakwahlah, nak agak mereka kepada Islam. Kerana mereka adalah orang yang lebih dekat dengan petunjuk berbanding orang musyrikin yang menyembah berhala dan melakukan khurafat. Kalau nak banding ahlu kitab dengan musyrikin, jauh lebih dekat ahlu kitab. Sebab sebab mereka sudah biasa dah. Mereka beriman dengan kitab Taurat, kitab Injil, yang hakikatnya kitab tu sama je. Intipati dah sama dengan ajaran Al-Quran, iaitu mentauhidkan Allah. Jadi ke mana-mana pun mereka tahu dah sikit sebanyak ataupun banyak kita kata tahu dah berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah, mentauhidkan Allah. Mereka tahu dah cerita berkenaan dengan rasul-rasul, kepercayaan dalam agama. Cumanya selepas lama dah jadi pusing. Jadi mereka selewi kitab tersebut, menyebabkan mereka jadi kufur. Jadi nak erek semula kembali kepada ajaran tauhid, iaitu hak terakhir ni ajaran Islam lah. Jadi cara dia iaitu membenarkan beberapa perkara supaya mereka terbuka hatilah. Dari keadaan mereka telah tahu dah asas-asas berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan orang musyrikin payah. Mereka kosong. Orang musyrikin kosong. Dia semua berhala, dia ikut khurafat, dia buat benda hak tidak ada sangkut paut dengan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran mereka hanya berasaskan peninggalan nenek moyang. Jadi tak ada hubung kait dengan ajaran daripada langit. Jadi payah. Jadi hak ni dari segi dakwah lah. Dari segi dakwah. Itu sekara. Yang kedua, hikmah dihalalkan sembelihan ahlu kitab ialah kerana Allah Subhanahu wa taala sedia mengetahui bahawa kaum Yahudi dan Nasrani adalah dua kaum yang dominan di muka bumi ini bersama-sama dengan umat Islam.
Salah satu dari dua kaum ini sama ada Yahudi atau Nasrani atau kedua-duanya sekali pasti akan wujud di mana-mana tempat di dunia ini sehingga ke akhir zaman. Oleh itu kebenaran memakan sembelihan mereka memudahkan umat Islam memperolehi makanan di mana sahaja mereka berada. Ini amat benar jika diperhatikan suasana masa kini di mana umat Islam wujud di merata-rata tempat di seluruh dunia sama ada sebagai kelompok majoriti ataupun kelompok minoriti. Jadi selagi hikmah selain dakwah, selain mendekatkan orang ahlu kitab kepada Islam, selagi supaya memudahkan orang Islam yang berada di pelbagai pelosok di merata dunia ni mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan. Kalau hanya bergantung kepada makanan ataupun sembelih orang Islam susah. Susah. Jadi kalau kalau ada kebenaran boleh makan sembelihan orang Yahudi, orang Nasrani lebih memudahkan. Dalam keadaan sembelihan mereka tu hak asal lah, hak asal rapat dekat dengan cara sembelihan Islam. Bahkan sampai hari ni pun masih diamalkan lagi. Tapi tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Nasrani mengamalkan sembelihan yang yang kata yang molek lah kita kata. Hanya segelintir, sikit sangat. Tak apa, kita tengok selepas ni. Jadi kebenaran hikmah dia satu dakwah. Sebab itulah hanya lelaki muslim boleh mengahwini perempuan ahlu kitab. Sebab biasa suami dia akan menguasai isteri. Isteri dia akan ikut suami. Kalau isteri orang muslimah nikah dengan lelaki ahlu kitab, boleh jadi perempuan tak jadi ahlu kitab. Jadi itu tak sah. Sebab itulah dibenarkan lelaki muslim sahaja mengahwini perempuan ahlu kitab. Sebab kemungkinan besar, peluang besar perempuan tak akan memeluk Islam, akan masuk Islam, kembali kepada fitrah. Sebab tu. Jadi ada dua sebab utama. Okay. Kalau dalam bab makanan ni, kalau orang jenis jalan jauh, jenis jalan jauh, mungkin kita tak berasa sangat, okay, sebab kita duduk di tempat majoriti muslim. Jadi tak timbul masalah nak makan ke nak gapo ke. Tapi kalau orang tu pilot kita kata, okay, motorbike ke sana ke sini, okay, ke negara-negara hok bukan negara Islam. Kita kata Amerika Selatan, di Argentina ke, di Peru ke, mana-mana ke. Susah katlah, okay, nak dapatkan makanan hasil buatan orang Islam, makanan halal lah, mengikut ketetapan kita. Payah katlah. Jadi kalau ada ruang, okay, kalau ada kebenaran sikit untuk boleh makan sembelihan orang orang Yahudi ataupun orang Nasrani, maka tidaklah susah sangat untuk mendapatkan makanan. Jadi itu dua hikmah. Tapi hikmah paling utama, besar sekali, itu sudah dakwah lah. Kalau bab makanan itu tak belah mana lah ni, kan. Tak usah mana, terutama zaman moden ni. Boleh tahan nak ejah lah, kan. Boleh tahan nak ejah. Itu. Hak utama sekali nak dakwah. Itu. Jadi di situ kita nampak ahlu kitab berbanding dengan orang musyrikin, dia ada kedudukan yang istimewa. Lah berbanding orang musyrikin. Yakni orang Yahudi dan orang Nasrani lebih jika dibandingkan dengan penyembah-penyembah berhala, jika dibandingkan dengan orang Buddha, orang Sikh, orang Hindu, selain agama Yahudi dan Nasrani tidak ada kelebihan di sisi Islam. Kelebihan itu dari segi tiga perkara saniyah, okay. Walau bagaimanapun kedudukan istimewa kaum ahlu kitab di sisi Islam hanyalah bagi urusan duniawi. Atas dunia aja. Ada kelebihan itu atas dunia sahaja. Tidak pula bagi urusan ukhrawi. Tidak bermakna akhirat esok pun mereka ada kelebihan juga, tak ada. Okay. Walaupun kalau perempuan lelaki tadi berkahwin dengan perempuan ahlu kitab. Berkahwin duk sekali. Tapi mati tak masuk Islam. Tak ada kelebihan gapo juga di akhirat esok. Tetap masuk ke neraka selama-lamanya. Jadi kelebihan itu sekadar 2-3 perkara tadi untuk urusan duniawi. Itu je untuk urusan mempermudahkan makan minum orang Islam. Okay. Dan nak mudah, okay,
mendapatkan bekalan makanan untuk orang Islam itu sahaja. Itu sahaja. Jadi kelebihan dia segitu. Bukan bermakna di akhirat esok mereka ada kelebihan berbanding orang musyrikin. Tak ada. Semua sekali akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Jadi Allah Azza wa Jal telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Kekallah mereka di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Situ. Dalam ayat itulah. Tak apa. Cumanya ada sekali lagi ke. Kita kata hukum-hukum ni ke. Kita kata hukum-hukum saat ni tu persoalannya, adakah hukum-hukum tersebut ke? 3 hukum saat ni terpakai untuk sepanjang zaman? Adakah ke akhirat esok boleh beramal dengan hukum tersebut? Dan adakah ada ke tidak syarat-syarat tertentu untuk beramal dengan 3 hukum tadi? Adakah dia berterusan sampai akhir zaman? Dan yang kedua, adakah ada syarat-syarat tertentu untuk beramal dengan hukum-hukum tersebut? Jadi terdapat perbezaan pendapat di kalangan ahli-ahli fiqh berkenaan dengan hukum halalnya sembelihan mereka dan halalnya pernikahan dengan wanita ahli kitab. Sama ada ia berterusan sampai akhir zaman ataupun tidak. Ataupun tidak. Halal nikah dengan mereka, halal makan sembelihan mereka, dan juga boleh menggunakan pinggir makuk khas bekah yang mereka guna. Jadi sampai akhir zaman ke bila? Perinciannya seperti berikut. Perinciannya seperti berikut. Ada beza pendapat, khilaf ulama ni. Dalam bab kita kata terpakainya hukum-hukum tersebut sampai akhir zaman, ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Seperti yang jelas dalam hadis Nabi tadi, itu hak Nabi dan para sahabat amalkan pada zaman Nabi. Jadi adakah hukum tu masih lagi boleh diamalkan sampai sekarang? Jadi ada 3 pendapat sini. Jadi pendapat pertama, hukum-hukum tersebut adalah mutlak, merangkumi ke semua ahli kitab pada zaman dahulu, sekarang atau yang akan datang. Maknanya mengikut pendapat pertama ni tidak kata khusus dengan ahli kitab pada zaman Nabi sahaja. Tak. Zaman lain ni pun, zaman lain ni pun boleh. Makan sembelihan dia, nikah dengan dengan ahli kitab tersebut. Lepas ni pun maknanya sampai akhir zaman lah. Sampai akhir zaman. Maknanya kita learn ni kalau sutuk. Kalau sutuk. Contoh jiran kita ada orang Kristian. Kalau Yahudi jarang Malaysia ni. Tak jumpa Yahudi Malaysia kan. Yahudi di Israel luar-luar lah kan. Di Malaysia ni ada Kristian. Orang Cina ke. Orang Dayak ke. Mana-mana. Ramai Kristian. Orang India pun ramai juga Kristian kan. Jadi kalau kita berjiran dengan dia, tiba-tiba kita tidak ada, kita sutuk sutuk makanan ke, bekalan makanan ke, tak ada kecuali tempat dia aja kita pun pergi beli daging sembelihan dia. Dia sembelih kambing, kita pergi beli dengan dia. Kalau ikut pandangan pertama ni boleh. Boleh. Ataupun kalau tak ada pinggir makuk kecuali pinggir makuk dia, pinggir hak dia boleh juga dengan syarat basuh dulu. Kalau ikut pandangan pertama ni lah, tak kira lah mereka lagu-lagu mana pun lah ni sebab pandangan pertama ni mereka mengatakan umum, merangkumi semua. Merangkumi semua sekali. Bahkan kalau nikah pun kalau nikah boleh lah boleh kita nak berkahwin dengan hak ada lah ni. Tak cara dah. Tak cara lah lagu mana pegangan mereka dengan agama mereka hak asal tu betul ke tidak tu tak cara. Tak cara sebab hukum ni ada dalam hadis ni tidak sebut khusus dengan zaman Nabi sahaja, tidak. Bahkan berterusan sampai akhir zaman. Jadi mengikut pandangan pertama boleh. Boleh. Pelik juga kita kata. Pelik kalau. Pelik kalau tapi itulah yang ada dalam fiqh ni. Benda ni dibincangkan. Sama ada mereka berpegang dengan kitab asal, maupun kepada kitab yang telah diubah suai. Jadi kalau Kristian lah ni, tak jumpa dah kita asal dia tak jumpa dah. Hak dak pegang tu, kitab telah berubah. Jadi dengan mereka pun
Boleh. Okay, kalau kata nikah tadi. Kalau kata makan sembelihan mereka. Tak kira lah mereka sembelih lagu mana pun ke. Zaman dulu ni. Tak tahu dah lah sembelih dia kalau dia tembok ke. Dia pakai apa ni cocok. Okey. Dia katak ke. Tak ada sembelih apa kita. Dah ke dulu ni ke. Tapi tak kira lah. Sebab ada kebenaran ni maka boleh. Kalau ayah dia tak tahulah. Orang apa ni orang Indonesia. Indonesia. Itu akibat dia kalau pakai pandangan pertama ni. Ni tapi salah pernah. Cuma kita ayat apa ni? Kita ayat dulu apa ni? Beberapa pendapat. Sebab dia nikah tu tidak terdesak. Kita kata boleh ni. Boleh dekat dia tak ada dah orang lain. Okey. Dia ni memang apa ni kita kata gawe dengan tu. Lepas tu nikah dengan tu. Padahal ramai lagi orang Islam. Oh tak ada. Tak ada cara Islam dah waktu tu. Ada nikah tu sini agama sini tak sana dia agama dia Payah kat Allah tu. Dia Malaysia agama Islam tu balik Nepal agama cari lagi. Tak apalah kita sebut dulu. Kita tak pakai pernah mula-mula ni. Kalau pakai mula-mula ni rohok. Kau bawa ayah habis. Kau cawak ayah habis. Tapi ada ulama kata boleh. Boleh. Tapi kak dalam keadaan tak adilah, dalam keadaan tidak ada pilihan lain. Okey. Dalam keadaan tidak ada pilihan lain. Okey. Hak tu je ada. Payah kat lah sebenarnya nak cari dalam nak berada dalam situasi tersebut. Payah kat lah. Okey. Macam dia tu sini atau agama Islam nikah sini dia tu lelaki. Nepal. Nepal. Nikah agama Islam sini Malaysia. Lepas dia balik sana. Dia bini sana bodoh. Dia Islam lagi ke tak ada? Dia tu masuk Islam. Masuk Islam sini. Lepas tu dia tak jatuh. Tak jatuh agama tu. Tak jatuh cuma zina lah. Zina adalah dengan bini dia sebab bila dia masuk Islam, bini dia tak ada. Hak di Nepal tu masih kufur, maknanya putus secara automatik. Dengan bini asal dia putus lah. Sebab dia Islam, hak tu kufur. Dia beramal dengan gitu lagi. Maknanya cabut juga. Lah. Cabutlah Islam dia tu. Maknanya dua-dua boleh berlaku. Cabut. Maknanya guna agama lah. Guna agama. Sini Islam, sana Kristian kau gawa. Tak ada lah Islam dia tu. Tak ada lah Islam dia tu. Tak apalah. Tapi tu tak serupa dengan situasi ni. Sebab tu tak tahu agama apa. Okey. Hak ni hak Kristian sahaja. Tapi ni pendapat pertama. Dia agak kejut lah kalau pakai pendapat ni. Pakai tak sesuai. Lepas tu yang kedua, hukum-hukum tersebut. Okay. Hukum-hukum hak kata 3 tadi. Khusus kepada ahlu kitab. Yang hidup pada zaman Nabi SAW. Dan keturunan zuriat mereka sahaja. Yang ni hak anak beranak daripada keturunan itu je. Pemeluk-pemeluk baru dari kalangan agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam golongan ni. Kalau kita kata orang Cina tempat kita, kan? Orang Cina tempat kita, tak ada keturunan orang Nasrani pada zaman Nabi. Sebab Nasrani pada zaman Nabi tak ada lagi orang Cina ke, orang Hindu ke, adanya orang Arab lah. Orang Arab. Jadi tentu sekali keturunan dia tu Arab.
Jadi mungkin hak Cina lah ni ataupun hak India lah ni baru, pemeluk-pemeluk baru. Jadi mengikut pendapat yang kedua ni, hak tu tak ada dah. Pemeluk-pemeluk baru dari kalangan agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam golongan ahli kitab ni. Hak dikatakan ahli kitab, itu ahli kitab hak hidup pada zaman Nabi dan zuriat mereka, keturunan mereka sahaja. Payah kat Allah lah. Nak cari keturunan nak tentu muni keturunan kena jaga kat Allah nasab tu. Payah kat Allah. Payah kat Allah. Itu pendapat yang kedua. Itu pendapat yang kedua. Okey. Lebih selamat sikitlah. Okey. Jadi kalau ada lagi, okey. Kalau ada lagi ahli kitab, kalau ada lagi pula ni keturunan mereka lah. Keturunan ahli kitab hok hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh sah keturunan tersebut, maka bolehlah dipakai hukum-hukum tadi terhadap mereka. Tak tahulah ada tidak tepat kita kalau pakai lagu ni. Hak keturunan mereka ni tak tahulah ada tidak tepat kita. Wallahu alam. Payah kat Allah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum-hukum tersebut sudah tidak boleh diamalkan lagi kerana kebanyakan kaum Yahudi dan Nasrani masa kini tidak lagi berpegang kepada kitab mereka yang asal kerana ianya telah diubah suai. Jadi pendapat ketiga kata tak boleh dah. Hukum ni tidak boleh diamalkan lagi sebab kebanyakan, tidak semua, tidak semua, kebanyakan orang Yahudi dan orang Nasrani masalah ni tak ada dah berpegang dengan kitab mereka yang asal. Sebab kitab mereka yang asal tu telah diubah suai. Jadi habis dah, kubai dah. Jadi nak cari hak betul-betul ikut kitab tak ada. Jadi kebanyakannya tak ada. Kebanyakannya tak ada. Jadi lagu mana hukum ahli kitab ni? Kalau pakai pendapat yang ketiga, maknanya sudah tak boleh diamalkan lah. Tak boleh diamal dah. Hukum-hukum ni dengan orang Kristian. Kalau tempat kita dekat dengan kita orang Cina ke orang Hindu ke, tak boleh dah nak amal. Sebab tu tak ada. Sebab tu tak ada nikah dengan demo tu. Atau makan sembelihan mereka ataupun menggunakan pinggir makuk mereka untuk buat makan. Tak ada dah. Tetapi hak dikatakan sini kebanyakan. Tetapi ada lagi. Sebenarnya segelintir orang Yahudi, Nasrani boleh kata tak ada. Boleh kata tak ada dah lah ni orang Nasrani hak dikatakan ahli kitab, tak ada dah. Punuh habis dah. Tapi Yahudi ada lagi. Ada lagi segelintir kecil daripada mereka. Hak duk bom orang Palestin dak. Zionis dak. Zionis dak. Dak. Tapi ada lagi hak dipanggil Yahudi Ortodok. Hak mereka cuba juga berpegang dengan ajaran agama mereka hak asal. Jadi kita boleh tengok, kita boleh tengok dari segi pemakaian mereka tu aurat. Tu tak aurat orang tina dia. Orang tu tak aurat. Dari segi nasab dia pun dia nikah sama dia. Dia nikah sama dia. Dari segi makanan dia pun berkali lebih bersih dia lah pada kita memang agak ni. Agak terperinci. Jadi kalau di negara Eropah kalau di negara Eropah dia ada standard pemakanan dia. Dia pakai piuh. Dia gulung-gulung rambut tu. Tu hak jenis Yahudi Ortodok tu. Hak ni kalau Zionis dia lawan Zionis. Dia buat tunjuk perasaan juga Zionis duk berdiri orang Palestin. Hak ni hak dikatakan ahli kitab. Kalau ada lagi lah ni. Kalau ada lagi lah ni, hak ni dikatakan hak ni. Sebab tu mereka tak suka kezaliman, tak suka perang. Tak suka perang. Jadi mereka ni ada mana? Ada di Eropah, di England ke, di mana ke. Jadi kalau dari segi pemakanan lah, kalau kita nak bincang bab sembelihan mereka, dia ada standard dia, dipanggil pemakanan kosher. Pemakanan kosher. Jadi kosher ni standard yang tinggi lah dalam pemakanan dia. Kat sini kalau sebut suasana sembelihan dan makanan kosher disediakan dalam suasana pengawasan yang ketat oleh badai-badai keagamaan mereka. Jadi banyak syarat. Banyak syarat. Mula-mula sekali syarat dia tukar sembelih tu dia kena seorang Yahudi Ortodok. Ia kuat berpegang pada agama. Orang alim lah kita kata, orang juru, orang lebar. Bukan hak Zionis tu. Hak Zionis tu punah dah. Yang kedua binatang hak nak sembelih tu
bukan bangkai. Serupa ke dengan Islam. Dia bukan juga mati kerana tercedera atau diseksa. Memang mati tu kena sembelih, segar-segar kena sembelih. Lepas tu rumah sembelih dia alat-alat sembelih hanya khusus untuk kegunaan kaum Yahudi Ortodok sahaja. Tidak dibenarkan campur dengan orang-orang lain, orang Nasrani ke. Itu. Lepas tu binatang hak sembelih, hak dihalalkan oleh agama. Babi ke. Dan hasil-hasil sampingan daripada babi tu, binatang-binatang hak berkait dengan babi tu tidak termasuk daripada binatang yang halal disembelih. Jadi babi tak akal. Itu akal babi ke. Lepas tu sembelih tu kena guna pisau saja. Lepas tu sembelih tekuk supaya kita, okey. Lepas tu dengan sepantas mungkin sehingga tidak rasa sakit. Bukan kata apa ni? Kata kena karet tu gak. Lepas tu mampu hang gitu katok kau okey. Katok kau dak serupa betul-betul dengan orang Islam. Sembelihan dengan kejutan elektrik tidak diterima. Ni sesat kosher Yahudi Ortodok tadi. Jadi pemakanan dia serupa dengan, kita kata hampir-hampir serupa lah, kalau tidak 100% pun hampir-hampir serupa dengan cara kita orang Islam. Sebab apa? Sebab mereka cuba ikut ajaran daripada kitab Taurat yang asal, walaupun banyak dah telah diseleweng kan. Lepas tu kemah lah kan. Kemah. Kalau kita pergi di England ke mana, kita boleh beli produk-produk kosher ni. Produk-produk kosher. Dia ada aiskrim kosher, yogurt kosher, roti kosher, minyak masuk kosher, cheese kosher. Mana hak ni? Kalau hak kosher orang tahu dah. Ni standard kualiti tinggi. Macam tempat kita halal ke. Makanan halal. Halal ni memang bersih lah, terjamin bersih. Halal Malaysia ni tinggi. Halal Malaysia ni nombor 1 di dunia. Kalau dibandingkan dengan halal-halal negara-negara Islam yang lain, tak lagi. Halal Malaysia ni nombor 1 dunia. Kalau orang-orang luar negara kan. Orang luar negara hamba duk mengaji mula, ada seorang saya tu orang Kazakhstan. Ayah dia mari Malaysia nak mengaji. Tentang pengurusan halal di Malaysia ni. Sebab dia kata pengurusan halal di Malaysia ni tinggi standard dia, kemah. Jadi kosher macam kosher lah kan. Kosher pun gitu juga. Itu ngajar bab ni itu di Masjid Langgar kan. Sudah mengajar tu, betul dia ada seorang abang tu, dia mari jumpa. Dia orang Kedah, dia duduk kerja di Wisma ni. Dia kata dia pernah duduk di England, tak ingat ada nama tempat di mana kan. Dalam komuniti kosher ni. Dia kata betul saya. Betul. Dia kata tak jumpa dah ahli kitab. Dia kata ke dalam kitab ni tak jumpa dah. Kecuali golongan-golongan Yahudi Ortodok ni. Golongan-golongan Yahudi Ortodok ni. Dia agak jagalah ke pergaulan mereka ke. Dari segi pemakaian mereka agak jaga. Dia tidak suka balah, tidak suka pertumpahan darah, suposionis dak. Nak hidup aman damai, baik. Baik. Okey. Cumanya dia agak eksklusif lah, sama-sama dia aja. Kalau nikah sama-sama dia. Sekolah pun dia ada sekolah dia aja. Budak-budak lain dia tak atas lah, keluar. Sebab tak seri punuh lah dia punya ajaran tu. Lepas tu kalau dia kata, okey, demo-demo ni betapa pentingnya kebersihan makanan ini dibeli pada waktu malam. Malam baru itu beli. Sebab waktu malam sayur-sayur yang baru, buah-buah yang baru ni baru sapak kedai. Jadi sehari tak tubik itu malam sebab nak dapat ke bekalan makanan yang bersih. Yang tinggi nilai dia. Jadi itu Yahudi Ortodok ni. Kosher. Jadi kalau kita learn ni lah, kalau nak kecek, nak bincang bab ahli kitab memang tak jumpa kecuali demo-demo ni. Yahudi Ortodok ni lah. Tak ramai ada ke hok jenis pakai topi, rambut gulung-gulung tu lah. Demo-demo tu lah. Hok ni lah kalau boleh. Kalau nak kata ada pun. Dia betul ayat juga ke. Ramai juga orang Islam sana, Taisu tu beli daging hok kosher ni. Beli sebab memang tahu dah standard dia tinggi. Standard penyembelihan dia tinggi, standard kebersihan dia tinggi. Lepas tu apatah lagi tahu dah dalam agama ni ke. Dalam agama ni dibenarkan makan sembelihan kosher tadi. Jadi ketika itulah muka duduk luar negara, duduk di England, payah juga nak cari hok orang Islam ni. Jadi ambil hok, beli hok ni. Beli hok demo-demo ni. Jadi kalau ada pun hok praktikalnya sana. Sana.
di luar negara. Di Malaysia tak ada lah. Orang Kristian boleh kata tak ada. Lah ni hak dikatakan ahlu kitab. Ada pun orang Yahudi. Tu pun hanya segelintir sangat. Hanya segelintir sangat. Jadi itulah kalau nak kata siapa ahlu kitab, ada lagi ke ahlu kitab lah ni. Ada motuilah. Ada motuilah kalau kita kata ada pun. Dan kalau kita kalau kita kata boleh beramal, boleh nak praktik 2-3 perkara tadi pun dengan demo tulah. Dalam keadaan kita terdesaklah. Dalam keadaan kita terdesak. Dalam keadaan biasa, kita kena pilih hak kita lah, okey. Apa faedah nak pergi beli makanan dia, okey. Kalau makanan kita, makanan orang muslim, sembelihan orang muslim banyak. Dalam keadaan terdesak tak ada, dibenarkan. Dibenarkan untuk untuk beli makanan dia, makan makanan sembelihan dia. Sebab apa? Sebab untuk dakwah. Untuk dakwah. Supaya dia nampak kita ni tak ada beza pun dengan dia, okey. Tak ada beza pun dengan dia, mendekatkan dia kepada Islam. Lebih mudahlah. Lebih mudah. Jadi itulah berkenaan dengan bekah-bekah ahlu kitab. Jadi ringkas ceritanya, kalau secara praktikalnya lah ni ada motu. Jadi mungkin kita tak ada, isu ni tak ada lah tempat kita. Isu ni tak timbul sangat di tempat kita. Tapi bagi orang hak kita kata hak duduk luar negara, kan? Duduk luar negara mungkin timbul lah isu-isu ni. Jadi siapa hak dikatakan ahli kitab, kita kata Yahudi Ortodok lah. Hak lain tak nampak, di kalangan Kristian tak nampak. Itulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa